Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insya-Allah kita pada kali ini kita akan berbincang berkaitan dengan pelajaran yang keempat dalam subjek sirah tahun 3, iaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Peristiwa Isra' dan Mi'raj, yang mana ianya merupakan peristiwa yang dilalui sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merupakan peristiwa Isra' dan Mi'raj ini adalah mukjizat maknawi yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Pengenalan dan pengertian Isra' dan Mi'raj. Peristiwa Isra' dan Mi'raj ini ialah mukjizat Nabi Muhammad yang berlaku pada waktu malam pada 27 Rejab tahun ke-12 kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersamaan tahun 621 Masihi, setahun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Okey, kemudian Al-Isra'. Isra' ni maksud dia perjalanan Nabi di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan Mi'raj pula adalah perjalanan Nabi Muhammad daripada Masjidil Aqsa hingga ke Baitul Ma'mur. Okey, itu maksud Isra' dan Mi'raj. Isra' ni perjalanan Nabi di waktu malam daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Kemudian Mi'raj pula adalah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Aqsa di Palestin tu naik ke langit, hingga ke Baitul Ma'mur. Okey, dan berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj ini ada disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra'. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Maksud dia, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram di Mekah hingga ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang telah kami berkati sekelilingnya agar kami memperlihat kepadanya kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Peristiwa ini berlaku dalam satu malam sahaja, dan ini adalah Rasulullah itu diperjalankan. Allah yang memperjalankan hamba-Nya, iaitu Muhammad, pada malam hari tersebut. Okey. Seterusnya. Okey, sebelum berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, tahun tersebut adalah tahun yang Rasulullah itu berduka cita. Berduka cita kenapa? Kerana yang pertamanya Rasulullah berduka cita kerana baginda kehilangan dua orang kesayangan baginda, iaitu isteri baginda Siti Khadijah dan bapa saudara baginda Abu Talib. Pada tahun tersebut Rasulullah sangat berduka cita, Rasulullah sangat sedih kerana kehilangan dua orang yang sangat-sangat baginda sayangi, iaitu isteri baginda Khadijah binti Khuwailid dan bapa saudara baginda iaitu Abu Talib. Okey, kemudian tambahan pula siksaan dan penghinaan kafir Quraisy semakin teruk. Lalu baginda berhijrah ke Taif bersama dengan Zaid bin Harisah. Okey, Zaid bin Harisah ni siapa? Anak angkat Rasulullah, bagi memohon perlindungan dan bantuan. Akan tetapi kedatangan baginda tidak diterima, bahkan baginda diherdik dan dilontar dengan batu sehingga cedera. Apa yang lebih mendukacitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj ini adalah orang kafir Quraisy semakin mereka memang tidak menerima Islam dan semakin membuat kacau
semakin diorang ni membuat penghinaan dan penyiksaan kepada orang-orang Islam yang sedikit pada waktu tersebut. Lalu Rasulullah pun ajak anak angkat dia, Zaid bin Harisah ni, pergi ke Taif untuk menerima bantuan. Tapi bila Rasulullah SAW dan Zaid bin Harisah ini pergi ke Taif dengan niat nak minta bantuan, tapi sebaliknya yang berlaku. Bila Rasulullah sampai je kat sana, Rasulullah dihina, dicaci, dimaki, dan Rasulullah juga dilontar dengan batu. Orang-orang Taif ni dia orang macam upah budak-budak untuk ambil batu dan lemparkan ataupun lontarkan kepada Rasulullah dan Zaid bin Harisah. Okey. Sehingga Rasulullah SAW berdarah muka baginda dan ada kecederaan yang berlaku pada tubuh badan Rasulullah SAW. Sampai begitu sekali dia orang tak terima. Okey. Kemudian peristiwa Isra' dan Mi'raj ini sebagai pujukan dan motivasi kepada Rasulullah SAW daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah apa yang berlaku, duka cita yang dilalui oleh Rasulullah SAW, maka Allah memujuk baginda ataupun Allah menenangkan Rasulullah SAW dengan menjemput baginda Rasulullah SAW bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Okey, seterusnya, apa yang berlaku sebelum Isra'? Isra' ni yang kita baca tadi ataupun yang kita telah sebutkan tadi, Isra' ni adalah perjalanan Rasulullah SAW daripada Mekah ke Palestin, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi apa yang berlaku sebelum diperjalankan itu? Apa yang berlaku sebelum Isra' itu? Yang pertama, semasa waktu malam yang berlakunya Isra' dan Mi'raj itu, malaikat Jibril turun menjemput Nabi kita ke Baitullah. Ketika itu Nabi sedang tidur bersama Hamzah dan Ja'far di Hijr Ismail berdekatan dengan Kaabah. Okey, pada waktu malam yang berlakunya Isra' dan Mi'raj itu, Rasulullah ni dia tidur bersama Hamzah dan Ja'far di Hijr Ismail, iaitu berdekatan dengan Kaabah. Okey, kalau awak tengok, bolehlah kalau nak Google ke apa ke, dia ada satu Hijr Ismail ni dia memang betul-betul berdekatan dengan Kaabah dan dia ada macam bongkah batu yang bentuk dia macam U macam tu kan. Okey, kemudian Nabi dibawa ke Telaga Zamzam untuk dibelah dada baginda dan dicuci hati baginda dengan air Zamzam serta dipenuhkan hati baginda dengan hikmah dan iman yang dibawa dalam sebuah bekas emas. Setelah itu, dada baginda ditutup kembali. Kemudian Rasulullah SAW disuruh untuk memilih antara susu dan arak, dan baginda telah memilih susu, simbolik kepada fitrah. Okay, pada masa waktu malam sebelum Rasulullah diperjalankan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tu, Rasulullah telah didatangi oleh malaikat Jibril, jemput baginda pergi ke Baitullah, dan kemudian Rasulullah dibawa ke Telaga Zamzam, dibelah dada Rasulullah dan kemudian dicuci hati Rasulullah, kemudian dipenuhkan hati Rasulullah itu dengan hikmah dan iman yang telah dibawa dengan satu bekas emas. Setelah itu dada Rasulullah ditutup kembali. Dan kemudian bila dah dimasukkan dengan hikmah dan iman ini, Jibril pun, wahai Muhammad, dia kata, pilihlah kamu di antara dua benda ini. Ada susu dan arak. Kemudian Rasulullah SAW memilih susu yang putih bersih untuk simbol kepada fitrah, kejadian fitrah ni maksudnya simbol kepada kesucian Rasulullah SAW. Okey.
Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrakan ke Baitul Maqdis. Okey, setelah proses pembelahan dada Nabi selesai, Nabi didatangi seekor burak yang berwarna putih, badannya lebih besar daripada keldai dan lebih kecil daripada kuda serta boleh melangkah sejauh mata memandang. Okey, selepas dada Nabi selesai untuk pembelahan dada Nabi dicuci dan dimasukkan dengan hikmah dan iman, maka Rasulullah telah didatangi oleh seekor burak yang berwarna putih. Burak ni adalah binatang tunggangan Rasulullah pada malam Isra' dan Mi'raj itu. Dia lebih kecil daripada lebih besar daripada keldai dan lebih kecil daripada kuda. Bayangkan sendirilah. Kemudian boleh melangkah sejauh mata memandang. Kalau macam contoh kita duduk tepi pantai lah kan. Kita tengok sayup je, jauh je. Setakat mana yang kita melangkah, itulah langkahan burak. Setakat mana mata kita boleh tengok, sejauh mana yang mata kita boleh tengok, sejauh itulah yang burak itu boleh melangkah. Sebab itulah dia dikatakan seekor haiwan yang pantas. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki burak untuk memulakan perjalanan daripada Masjidil Haram di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestin diiringi oleh malaikat Jibril. Okey, dan dalam perjalanan itu Rasulullah singgah di 4 tempat perhentian iaitu Madinah, Madian, Tursina iaitu tempat Nabi Isa, Tursina tempat Nabi Musa menerima wahyu dan Baitul Laham tempat kelahiran Nabi Isa. Okey, seterusnya peristiwa sewaktu Isra'. Okey, peristiwa sewaktu Isra'. Okey, apa yang berlaku? Yang pertama, sepanjang perjalanan itu Nabi melihat pelbagai perkara yang menakjubkan. Antaranya yang pertama, kaum yang berjihad di jalan Allah. Rasulullah SAW telah diperlihatkan oleh sekumpulan manusia yang menanam dan menuai pada hari yang sama. Mereka ini ialah golongan yang mati syahid dan membelanjakan harta pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sewaktu Rasulullah SAW dalam perjalanan itu, Rasulullah telah digambarkan ataupun dipertontonkan oleh berbagai perkara-perkara yang ajaib. Antaranya yang inilah, kaum yang berjihad di jalan Allah. Rasulullah tengok manusia ni dia tanam dan dia tuai hasil tanaman dia tu pada hari yang sama. Dia tanam terus berbuah dan dia tuai terus. Tanaman yang dia tanam tu. Inilah orang kata inilah simbol kepada golongan yang mati syahid, orang yang berjuang di jalan Allah dan orang yang membelanjakan harta pada jalan Allah. Kemudian Rasulullah SAW juga diperlihatkan tentang golongan yang tidak menunaikan zakat. Apa yang terjadi pada mereka? Nabi melihat manusia berpakaian koyak rabak, dihalau seperti binatang serta diberi makan pohon berduri dari neraka. Mereka ini ialah golongan yang tidak menunaikan zakat. Kemudian Rasulullah diperlihatkan lagi dengan golongan yang meninggalkan solat. Terdapat juga golongan manusia yang memecahkan kepala dan kembali pulih kepada asal yang berlaku berulang kali. Mereka ini pula adalah orang yang sering meninggalkan solat fardu. Ini Rasulullah diperlihatkan dengan manusia yang dipecahkan kepala dia, kemudian kepala dia yang pecah tu bercantung balik. Lepas tu terjadilah, dipecahkan lagi, dah pecah kepala tu bercantung balik sampai berulang-ulang kali. So Rasulullah pun tanya, kenapa wahai Jibril dengan manusia ini? Jibril pun cakap, dia kata mereka inilah orang yang meninggalkan solat fardu. Seterusnya
Okey, golongan yang makan riba. Okey, Rasulullah tengok golongan yang makan riba ni kumpulan golongan manusia yang berenang di lautan darah dan di baling batu. Ini merupakan balasan bagi orang yang makan riba. Okey, golongan manusia yang berenang di lautan darah, berenang dekat lautan darah dan di baling batu. Ada berenang dalam darah, kemudian dibaling dengan batu pula. Okey, ini merupakan balasan bagi orang yang makan riba. Okey, seterusnya golongan yang pecah amanah. Apa yang terjadi pada mereka? Terdapat juga manusia yang memikul kayu api yang tidak tertanggung beratnya. Okey, maka ditambah pula dengan beban kayu yang beban kayu di belakang mereka. Mereka ini tergolong orang-orang yang tidak menunaikan amanah yang telah dipertanggungjawabkan. So, untuk golongan yang pecah amanah ni, Rasulullah telah diperlihatkan dengan sekumpulan manusia yang pikul kayu yang tidak tertanggung beratnya. Dia pikul kayu yang banyak, yang memang dah tak larat nak pikul. Kemudian ditambahkan lagi beban kayu yang lain ke atas bebanan yang sedia ada di belakang mereka tu. So Rasulullah tanya Jibril, kenapa orang ni macam ni? So Jibril pun cerita, Jibril cakap, nah inilah golongan yang pecah amanah sewaktu di dunia dahulu. Dia orang ni dah pikul beban, dibebankan lagi dengan bebanan yang lain. Okey. Kemudian setelah tiba di Babul Yaman di Baitul Maqdis, baginda memasuki kawasan Masjidil Aqsa melalui pintu gerbang Yamani dan borak ditambat di pintu masuk masjid, dan Nabi Muhammad SAW menjadi imam solat kepada rasul-rasul yang terdahulu. Telah sampai di Baitul Maqdis tu, Rasulullah masuk ke dalam Masjidil Aqsa melalui pintu gerbang Yamani, dan bila Rasulullah masuk ke dalam masjid, dan borak itu ditambat di pintu masuk masjid. Dan di dalam Masjidil Aqsa pada ketika itu Rasulullah telah mengimamkan solat kepada para rasul yang terdahulu. Ini simbol kepada Rasulullah SAW merupakan penghulu ataupun ketua segala nabi dan rasul. Okey, kemudian Rasulullah SAW dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Okey, setelah selesai solat, Nabi SAW menunggang kembali burak untuk naik sehingga ke langit yang ketujuh. Dan Nabi Muhammad SAW bertemu dengan para rasul-rasul yang terdahulu daripada setiap lapisan langit. Di langit yang pertama, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Adam. Pada langit yang kedua, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Kemudian di langit yang ketiga, Rasulullah SAW telah bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris. Langit yang kelima, Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun. Langit yang keenam, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa. Dan langit yang ketujuh, Rasulullah SAW telah bertemu dengan Nabi Ibrahim. Kemudian akhirnya tibalah Rasulullah di Baitul Ma'mur yang merupakan tempat 70,000 malaikat masuk setiap hari. Okey, di Baitul Ma'mur ni dipenuhi dengan malaikat. Kemudian Nabi dibawa ke Sidratul Muntaha di mana tempat terkumpulnya segala amalan manusia dan tempat suratan sekalian makhluk. Akhirnya Nabi naik bersendirian ke Arash untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam perjumpaan ini Nabi telah difardukan solat 50 waktu sehari semalam. Ketika Nabi turun, Nabi bertemu dengan Nabi Musa di langit ke-6 dan dinasihati agar meminta kurang lagi jumlah solat kerana ditakuti umat Nabi Muhammad ini tidak dapat menunaikannya. Okay, dan hasil daripada pertemuan Nabi berulang kali dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jumlah solat fardu akhirnya menjadi 5 waktu sahaja.
Setelah itu, Nabi terus turun ke Baitul Maqdis bersama malaikat Jibril dan pulang ke Mekah dengan menaiki burak. Rasulullah SAW tiba sebelum waktu subuh pada 27 Rejab tahun ke-11 kerasulan Nabi Muhammad SAW. Okey, selepas daripada peringkat Rasulullah SAW bertemu dengan para nabi dan para rasul yang tertentu di setiap lapisan langit, langit pertama hingga langit yang ketujuh tu, akhirnya Rasulullah ni sampai di Baitul Ma'mur yang merupakan tempat 70,000 malaikat berkumpul masuk setiap hari. So ramai malaikat yang berada di Baitul Ma'mur tersebut. Masuk 70,000 kan. Kemudian Rasulullah dibawa ke Sidratul Muntaha, di tempat terkumpulnya segala amalan manusia. So amalan kita ni, setiap amalan yang kita buat ni akan dikumpulkan di Sidratul Muntaha. Okey, kemudian bila sampai di Sidratul Muntaha tu, Burak dan malaikat Jibril dah tak ikut Rasulullah SAW. Rasulullah naik sendiri ke Arash dan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So di peristiwa Isra dan Mi'raj inilah Rasulullah SAW menerima kefarduan solat 5 waktu yang kita yang diwajibkan kepada kita untuk menunaikannya sehingga sekarang ini. Solat fardu 5 waktu. Dan solat ini, dan solat tu adalah ibadat yang istimewa kerana Rasulullah SAW terima sendiri daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun ibadat-ibadat yang lain melalui perantaraan malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang turun sampaikan kepada Rasulullah, yang ni kena buat, yang ni kena buat, zakat kena buat, haji kena buat, puasa kena buat. Itu semua melalui malaikat Jibril. Tapi specialnya sembahyang ni Nabi menerimanya terus daripada Allah Subhanahu Wa Taala ketika peristiwa Isra dan Mi'raj ni. Okey, kemudian Nabi pun terima solat 50 fardu sehari semalam. Asalnya solat kita ni 50 waktu. Okey, kemudian setelah Nabi turun, bila dah dapat 50 waktu solat ni, Rasulullah pun turun. Kemudian jumpa dengan Nabi Musa. Jumpa dengan Nabi Musa di langit yang ke-6 dan Nabi Musa cakap, "Wahai Muhammad, pergilah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, minta dikurangkan waktu solat ini. Takut-takut umat kamu nanti tidak mampu untuk menunaikannya." Okey. So, bayangkanlah sekarang yang ada 5 waktu ini pun ada lagi tertinggal, tak nak solat, malas nak solat dan sebagainya. Apatah lagi kalaulah Rasulullah tidak pergi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengurangkan daripada 50 waktu tu jadi 5 waktu. So, Rasulullah pun ulang-alik, turun naik, sampailah Rasulullah Allah mengurangkan kepada 5 waktu solat. Bila turun, Rasulullah turun bertemu lagi dengan Nabi Musa. Nabi Musa kata, mintalah kurang lagi. Rasulullah cakap, aku dah malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang 5 ini pun dah cukup sedikit dah. Okay. So, setelah itu, bila Rasulullah kemudian Rasulullah pun turunlah bersama lagi dengan malaikat Jibril dan pulang ke Mekah dengan menaiki burak yang sama. So, lepas daripada itulah Rasulullah tiba di Mekah sebelum subuh pada 27 Rejab itu. Kemudian Rasulullah SAW terus menceritakan perkara yang berlaku kepada baginda kepada penduduk Mekah pada ketika itu. Dan pada masa itulah orang ramai masyarakat Mekah ataupun kafir Quraisy yang menyatakan ya Rasulullah ni gila. Kan, mana mungkin nak pergi perjalanan daripada Mekah ke Palestin, kemudian naik ke langit pula dalam masa 1 malam. Sedangkan
Perjalanan daripada Mekah ke Palestin sendiri pada ketika itu memakan masa berbulan-bulan. So, dia orang pun cakap Muhammad ni memang dah betul-betul gila lah. Kan? Orang kafir, dia takkan terima. So, cerita ni sampai ke pendengaran Abu Bakar As-Siddiq. Ada orang pergi cerita kat dia, kau tahu Abu Bakar, kawan baik kau tu, Muhammad tu, dia telah ceritakan di tempat orang ramai, dia kata semalam dia pergi ke dia pergi ke Palestin, dia pergi ke Baitul Maqdis, kemudian dia naik ke langit, kemudian sampai kat sini sebelum subuh tadi. So bila orang kata macam tu, Abu Bakar pun kata dekat orang tu, dia kata, betul kamu dengar macam tu? Orang yang lelaki tu pun cakap, betul lah aku dengar macam tu lah tadi. Tak masuk akal kan, dia kata. So Nabi Sayyidina Abu Bakar pun cakap, kalau itu keluar daripada mulut Nabi Muhammad, aku akan percaya. Bahkan yang lebih daripada itu pun aku akan percaya. Sebab itulah Sayyidina Abu Bakar itu mendapat gelaran As-Siddiq. Apa sahaja yang keluar daripada mulut Nabi, dia percaya. Dia membenarkan semua kata-kata Nabi. Sebab itulah Abu Bakar itu digelar sebagai As-Siddiq. Okay, dan saya rasa sekadar itu sahaja apa yang kita boleh kongsikan sedikit berkaitan dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kalau kita nak, sebenarnya dia panjang lagi cerita dia, so bolehlah boleh cari bahan bacaan berkaitan dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj ini daripada sumber-sumber yang lain. Okay. Dan saya mohon maaf sekiranya ada kesalahan, ada yang silap, ada penambahan, boleh letak dalam ruangan komen. Okey, dan semoga video ini bermanfaat untuk ulang kaji subjek sirah bagi UPKK bagi tahun 3 ini. Semoga bertemu lagi di video yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.